pasal hadis. Nak tengok. Nak buat kan? Syekh Muhammad Ibrahim. Syekh Muhammad Ibrahim cerita apa? Dia kata ada seorang lelaki, seorang raja yang dia nak test. Tengok. Siapakah di kalangan yang lebih alim, yang lebih mulia? Orang alim ataupun orang abid? Ahli ibadah yang tak ada ilmu dengan orang alim. Yang orang alim ni berilmu lah macam mana lebih hebat? Maka dia buat satu pertandingan test. Nak test tengok siapa lagi hebat. Maka dia letakkan satu bilik. Dalam bilik tadi ada seorang perempuan cantik, ada 9 pisau, ada sebotol arak, ada 3 benda. No? Dalam satu bilik. Ada 2 bilik lah. Setiap bilik ada benda yang sama. Semua perempuan tu yang lelek. No? Perempuan lelek, pisau pun lelek lah. Tapi sama lah benda tu sama. Payah cerita yang dia hambuk lagi. Jadi bila dia letak 2 bilik tadi, perempuan, arak dan juga pisau. Dan kemudian dia panggil seorang alim dan dia panggil seorang abid. Seorang abid yang tanpa ilmu ni. Kemudian dia kata, saya nak kamu masuk dalam bilik tadi. Kamu tengoklah apa yang ada dalam bilik. Dia pun tak tahu apa dalam bilik. Raja tu kata, kamu kena masuk dalam bilik tu, kamu kena buat salah satu daripada 3 perkara. Kalau tak buat salah satu, kamu akan dihukum pancung. Nah, teruk gila raja tu kan. Kamu buat macam mana? Dan kalau tak buat, kena pancung. Nak masuk, kena buat satu benda. Jadi, dia pun kena masuk dalam bilik. Macam nak tengok ni, siapa yang kuat. Maka masuk dalam bilik tadi, tengok abid. Abid ni dia masuk dalam bilik, dia tengok. Ada perempuan. Perempuan tu duk ajak dia, jom lah. Jom pergi mana? Bukan dia pergi naik motor. Duduk dalam bilik, orang tak tengok. Mana ada CCTV pun tu. Tak ada kamera video fitnah apa tak ada. Dia tak ada orang nak rakam-rakam apa tak ada. Jadi bila dia suruh tengok, dia apa? Macam mana? Kalau berzina haram, dosa besar. Punya abid, tak ada. Raja suruh buat juga salah satu benda. Ada pisau satu, ada. Kalau pemilik pisau ketikam maklum ni mampu ya. Dosa besar juga bunuh. Dia nak buat apa? Minum arak. Minum arak lah ringan sikit dia. Maka dia pun minum arak. Minum mabuk, dia pun tengok perempuan tu nampak comel lagi. Maka terus berzina dengan perempuan tadi. Habis selesai berzina baru dia silap. Kata dia silap, dia ambil pisau tikam perempuan tadi. Orang sebab satu, 3 dapat. Orang tak satu berjaya tu kan. Dia buat 3. Tengok bilik yang satu lagi. Gambar. Masuk alim ni dalam bilik. Dah masuk tengok perempuan yang cantik. Duk ajak dia, jom lah. Dia tengok berzina. Pisau ada satu. Ambil pisau 3 pun haram. Dosa besar. Minum arak pun haram. Dan arak ni ibu segala penyakit. Dan ibu segala maksiat. Jadi kalau aku ambil arak dulu, minum boleh buat benda yang haram. Jadi buat macam mana? Jadi kata dia, aku bertaklid dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Ambil macam mana? Dia pergi buat perempuan tu, dia kata, wahai wanita, nak kahwin dengan aku? Perempuan tu kata, no. Dia tak kahwin. Aku nikahkan kau dengan aku dengan mas kahwin sekian-sekian. Kan? Maka perempuan tu, aku terima nikah. Dalam mazhab Abu Hanifah, tak disyaratkan saksi. Tak disyaratkan saksi. Untuk perempuan dengan lelaki boleh kahwin. Maka dia boleh kahwin terus dengan mazhab. Nampak jangan buat itu pula. Ada orang. Itu dalam masalah tu saja. Dalam masalah tertentu saja. Wali tak ada. Saksi pun tak ada. Maka dia ambil mazhab Abu Hanifah, pergi kahwin dia. Kahwin itu, maka saksi dia saja. Saksi dia malaikat dan Allah SWT. Dan jin-jin yang ada. Jadi ketika sebut sah nikah dia, sah indah Abu Hanifah. Jadi jangan hukum dia. Selesai. Jadi bila raja tadi tengok, dia patutlah orang alim dia lebih mulia daripada orang yang abid, yang tanpa ilmu. Abid tanpa ilmu lah, jangan ingat semua abid macam tu. Ada abid yang berilmu, ada abid ibadah yang berilmu, tu berbeza. Ini abid yang dimaksudkan dengan di sini al-alim, ini abid yang tanpa ilmu. Ambil tu, gobik tu kena penting. Sekali nanti kita syarah salah orang. Nanti bila dengar orang ni ahli ibadah, kita kata ni ahli ibadah ni yang disebut tadi 1000 ambil macam ni, orang kata padahal itu alim nak mampu. Orang alim dan dia ahli ibadah. Jangan samakan semua. Dimasukkan dengan alfi abid, maksud dia alfi abid itu ni ilmu, tanpa ilmu. Baik. Banyak cerita orang ni kalau buat tulis ni siap aku cerita semua.
Seterusnya, seorang juga perlu mengetahui ilmu-ilmu akhlak yang lain, seumpamanya kepemurahan. Kena tahu ilmu-ilmu berkenaan dengan pemurah, bakhil, pengecut, berani, bongkak, merendah diri. Ni takabur kan, bongkak ni takabur kan. Kena tahu juga ilmu-ilmu ni. Ilmu-ilmu akhlak ni kena tahu. Jangan lupi, takut tadi kita terjerumus masuk ke tempat tersebut. Kita tak sangka kata kita bongkak tu. Sebab kita tak mengaji ilmu, macam mana tahu kata benda ni bongkak ke tidak? Ujub, rasa kemah diri sendiri. Macam mana kita nak tahu kata benda ni ujub? Maksudnya kena buka kitab ulama. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, ada cerita berkenaan dengan ujub. Ini sikap-sikap penyakit ujub. Macam ni cara-cara nak elak penyakit ni. Macam mana nak elak penyakit ujub? Dengan cara kita bila tengok orang yang besar, orang yang alim, kita tengok, kita kata Masya Allah, yang alim, dia beramal dengan ilmu dia, dan dia ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Aku ni orang yang jahil, maka aku tak kurang dia. Aku dah kita akan jadi kurang. Tengok budak-budak kecil, kita akan kata Masya Allah, budak kecil pun, tengok budak kecil, Allah, budak kecil ni bagus, tak ada dosa. Aku ni dosa banyak. Budak kecil ni kalau dia mati masuk syurga. Aku kalau mati tak tentu. Syurga kenapa Allah? Tengok orang tua, Allah, dia ni banyak daripada aku. Mungkin dia lebih banyak ibadah daripada aku. Dan bila aku tengok dia, aku tak tahu kalau dia mati mungkin dia masuk syurga. Kalau aku tak tahu aku. Tengok orang kafir. Kalau kata dia ni orang kafir sekalipun, kalau kata dia mati, mungkin dia mati sempat bertaubat, sempat dia masuk Islam, dan dia masuk Islam, masuk syurga tu walaupun tak pernah sembahyang. No? Aku ni kalau aku mati, aku Islam, aku tak sembahyang, aku tak buat benda yang disuruh oleh Allah, dan aku buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mungkin aku akan masuk neraka dan aku lebih teruk daripada orang kafir tu. Nampak tak? Nampak tak? Penyakit-penyakit wujud tadi nak ubah macam mana? Cara? Dengan cara Imam Ghazali terang. Cara dia macam tu. Tengok orang, jangan rasa kita lebih. Tengok kita rasa kita kurang daripada orang. Kita fikir macam tu. Tengok kawan kita hafal Quran banyak daripada kita. Masya Allah, dia bagusnya. Ni enggak. Tengok orang hafal Quran. Malu. Bukan orang nak. Panggil tu. Dia juga lebih belum. Baik. Bongkak, merendah diri. Ifah. Ifah maksudnya apa? Penjagaan diri. Maksudnya kita jaga diri kita daripada melakukan dosa. Boros. Ini berkira dan yang lainnya lagi. Dah lah boros, kira lah. Ada orang panggil dia syahid. Dia beza bakhil dengan syahid. Bakhil ni, dia bakhil untuk diri dia. Bakhil untuk diri dia, bakhil untuk orang lain. Betul dia orang minta derma sikit. Dia bagi derma ni. Ish. Dia pun tak boleh cukup dia. Tak ada duit no. Saja payah nak bakhil. Syahid macam mana? Dia kat dia pun dia bayar. Dia nak makan nasi kat kedai. Ish, nak makan tak makan. Duit banyak ni. Lapar tak ada. Tak makan. Punya teruk. Dia bagi apa? Syahid. Dia lagi bakhil daripada bakhil. Jenis ni orang mengarut. Jangan duk kawan orang. Ini kerana bongkak, bakhil, pengecut dan boros adalah haram. Seseorang itu tidak mungkin akan dapat menjauhkan diri dari sifat-sifat tersebut, melainkan dengan dia memuliakan ilmu tentangnya, dan ilmu tentang sifat-sifat sebaliknya. Maksudnya dia kena mengaji ilmu berkenaan dengan cara nak kenal penyakit bongkak, cara nak kenal penyakit pengecut, penyakit boros dan lain-lain tadi ni. Teman-teman kena mengaji sifat-sifat tadi, dan sifat yang sebaliknya tadi kena mengaji juga. Maksudnya sifat bongkak lawannya apa? Merendah diri. Merendah diri bukan menghina diri. Beza. Jadi kita ni orang panggil apa? Tawadhu'. Tawadhu' ni pertengahan di antara takabur dan menghina diri. Takabur bongkak, terlalu tinggi sangat. Sebab benda ni pakaian Allah Ta'ala. Takabur tu pakaian Allah. Al-Kibriya tu adalah pakaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita tak boleh pakai baju. Bukan maksud Allah Ta'ala ada baju, tidak. Maksudnya perhiasan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala adalah Kibriya. Itu memang layak bagi Allah, kerana Allah itu Tuhan. Jadi Kibriya bagi Tuhan tidak sama dengan kita. Kita Kibriya kita semua mazmumah. Kibriya bagi Allah itu mahmudah. Satu sifat yang baik bagi Allah, kerana Allah itu Tuhan dan dia pemilik semua perkara. Di mana? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bawah sikit daripada bawah pada takabur, bawah lagi yang teruk sangat panggil menghina diri. Orang suruh mengajak, tak mengajak dah boleh mengajak. Orang
percaya kat dia lah kan. Orang takkan meminta, melainkan Allah Ta'ala yang campakkan ke dalam hati orang tersebut untuk minta orang ilmu. Boleh faham? Jadi bila orang minta, kalau kita ada kemampuan, silakan, tidak ada masalah. Tanya guru kita, boleh tak kalau saya nak mengajar? Saya nak baca kitab sekian-sekian, yang kecil-kecil, boleh tak? Maka kalau guru kita benarkan, silakan. Kalau maka kita akan mengajar. Seperti ulama-ulama dulu. Imam Abu Hanifah nak mendapat kebenaran daripada guru dia, Imam Muhammad Ibn Sulaiman, berapa tahun? 40 tahun mengaji. 40 tahun mengaji. Dia lepas 20 tahun dia mengaji. Dia kata guru kami Syekh Muhammad Usama kata Azhar, dia cerita dalam kelas dia. Dia tahu. Selepas 20 tahun Imam Abu Hanifah belajar dengan guru dia Imam Muhammad. 20 tahun mengaji. 20 tahun bukan sikit, bukan zat nak minta mengaji 4 tahun dulu. Ayo lama 4 tahun. Tu pun orang kata lama. Ni 20 tahun dia. Lepas 20 tahun dia buka satu lagi tiang. Dalam masjid-masjid dulu mengaji kat tiang-tiang. Tiang ni Tok Guru Imam Abu Hanifah mengajar, Imam Muhammad. Satu tiang lagi Imam Abu Hanifah. Tok Guru muda, Imam muda kan. Bukan Imam muda dalam TV tu. Hak tu beberapa hari lepas tu keluar jadi kemah kan. Yang ni hak 40 tahun baru keluar jadi kemah. Masuk dalam majlis tadi, ramai orang ikut. Sebab apa? Sebab dia ulama muda. Ulama yang baru meningkat waktu tu. Yang memang terkenal Imam Abu Hanifah daripada kecil lagi terkenal. Kan banyak cerita kan, dia selamatkan Tok Guru dia daripada berdebat dengan puak yang tak percaya dengan Tuhan. Cerita tu pernah kan? Saya cerita. Nanti kita cerita. Kan? Jadi mengaji dengan orang dah terkenal daripada kecil. Bila dah buka kelas, orang makan main kelas dia. Bila main kelas dia, orang main mengaji, maka Imam Ahmad tengok. Siapa dia tu ramai sangat kelas. Maka orang beritahu kata tu kelas Imam Abu Hanifah. Maka Tok Guru dia kata, hang tolong ada anak murid dia seorang kata tolong ditanya soalan kan. Tanya soalan sekian. Bila ditanya, budak murid ni terus pergi ke kelas Imam Abu Hanifah. Dia pun kelas Imam Abu Hanifah buka soalan, maka dia pun bagi tanya. Bagaimana kita soalan mereka? Kita silakan. Maka dia pun tanya soalan, apa hukum sekian-sekian? Boleh ke tak boleh? Maka Imam Abu Hanifah jawab, boleh. Jawab, salah. Dia pula kata salah. Salah dia. Nabi tu tak boleh. Orang berkata, tak boleh. Tak boleh pun salah. Boleh pun salah, tak boleh pun tak boleh. Nak jawab. Nak bagi jawapan. Yang tanya tu dah tahu jawapan kan? Okey apa? Okey, Imam Ahmad dah bagi tahu jawapan kan? Dia suruh abang tanya dia. Kalau kata boleh, dia jawapan dia. Kalau tak boleh, dia jawapan. Jadi bila Imam Ahmad kata itu, dia kata, ni bukan soalan hang. Ni soalan Muhammad Ibn Sulaiman. Ni soalan Tok Guru. Betul tak? Maka dia kata, memang aku ni diutus oleh Tok Guru kamu untuk minta jawapan. Maka Imam Abu Hanifah hari tutup kelas, masuk balik kelas Imam Muhammad, mengaji lagi 20 tahun. Boleh faham? Jadi 20 tahun lagi, mengaji 20 tahun lagi. Lepas tu baru dia buka kelas. Boleh faham? Beza orang dengan kita. Kalau kita nak tunggu itu, memang pakai hati lah. Kan? Saya kalau nak tunggu, nak mengajar ni, kalau kata, nak tunggu 40 tahun belum mengaji. Takut tak balik saya kan? Duduk di Mesir, tak balik-balik. Turun, balik lah, balik lepas 40 tahun. Balik 40 tahun, turun-turun ke tempat. Satu kaki, jatuh tengah ke tempat, mati. Tak ada nak sebab ilmu. Jadi sebab lah mana kita mampu. Dia faham? Baik. Jadi minta untuk betulkan balik kedudukan kita, untuk kita bagi betul balik. Ramai dah tengok tu, nyata semua balik kan. Tak apa, yang kalau mengantuk, boleh hubung belakang kawan dia, buat sikit-sikit lah, tengok buat lebih. Buat lebih ni jadi sport kan. SP. Dia tempat mulut lah. Jadi hubung biasa-biasa. Dan tangan jangan duduk ni. Jangan letak di belakang tangan. Faham tak? Ada kita mengaji, jangan letak tangan di belakang macam. Jadi saya nak minta semua